pulaukan orang yang menentang Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari depan ni Jamil. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau pakat tak beli, kami tak beli lah. Hang main Jumaat mau kami beli. Boleh kata macam tu tak? Dia nak kata seorang payah, pilih mana orang. Jadi insya-Allah orang tu akan main Jumaat. Tapi orang ni masalahnya, dia kira dia ni orang tak sembahyang ni. Tapi itulah ilmu kadang-kadang tak sampai. Ada satu masa satu orang tu dia nazak. Dia punya nak dapat Allahumma salli ala sayyidina, punya nak dapat hajat dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia berjanji dengan nama Allah, aku nak minum najis anjing. Sedap-sedap tersilap pergi kata apa ni. Akhirnya dah terkata lah, tanya ulama. Kata ulama, kalau lah Allah hendak berjanji dengan nama Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hang pi rumah orang tak sembahyang, hang tahan mulut waktu mana hujan. Itulah tahap dan taraf orang yang tak sembahyang. Nak abang kata, punya jijiknya orang tak sembahyang pada pandangan agama. Kalau kita tengok orang duk berjual di pasar malam, di kedai-kedai itu tak sembahyang, salah senama tak sembahyang. Jadi berhati-hati makanan depa, hal depa buat. Sebab Nabi tak bagi makan orang tak sembahyang. Makanan orang tak sembahyang, kalau dia buat, Nabi tak bagi makan. Nabi kata, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Nabi kata, jangan kamu makan melainkan makanan orang bertakwa, dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan makan makanan orang yang tidak bertakwa, dan makanan kamu jangan siapa-siapa makan melainkan orang bertakwa juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu beratnya sembahyang Jumaat. Kena sembahyang Jumaat. Ada orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada depa cerita, orang ni driver taksi. Bila time Jumaat, dia balik rumah, parking taksi di rumah, lepas tu tak keluar dah. Sebenarnya isu tak main Jumaat ni banyak isu. Ramai orang tak solat Jumaat. Jadi jaga-jaga terhadap sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kefarduan kepada orang lelaki. Dan orang perempuan boleh sembahyang Jumaat. Kalau orang perempuan sembahyang Jumaat, jadi mereka tak perlu buat zuhur. Mereka hanya sembahyang 2 rakaat dah cukup sembahyang Jumaat, dan tak perlu lagi sembahyang zuhur. Tapi orang lelaki wajib sembahyang Jumaat. Dalam apa cara sekalipun wajib sembahyang Jumaat, kecuali ada uzur Jumaat. Qala wal jamaat, yang kedua sembahyang jamaah. Jadikan sehari semalam hidup kita masalah Sayyidina Muhammad, jangan meninggalkan sembahyang berjamaah. Nabi kita SAW memberi ancaman, mana-mana orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang tidak ada keuzuran meninggalkan sembahyang jamaah, Nabi nak pergi bakar rumah orang tak sembahyang jamaah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu zaman Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang jamaah sangat dipenting dan dijaga.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kepentingan sembahyang jemaah ni sampai ke peringkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam mazhab kita, kalau di masjid dan surau ataupun dalam kampung kita tak ada orang sembahyang jemaah, berdosa semua kampung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau ada orang yang nak menyelamatkan ahli perkampungan, dia sembahyang berjamaah, sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang berjamaah itu dengan seorang budak, dengan seorang budak yang mumayyiz, untuk melepaskan seluruh perkampungan daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib sembahyang jemaah untuk melepaskan dosa satu kampung. Dia panggil kewajipan itu fardu kifayah. Kewajipan itu dia disebut dengan fardu kifayah. Maknanya kalau dah ada orang buat, maka melepaskan dosa semua orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, orang yang menghidupkan sembahyang jemaah, Allah janjikan dia dengan kelebihan yang besar. Allah janji melalui lidah Rasulullah, iaitu mendapat 27 darjat. Mungkin ada orang fikir 27 tak banyak ustaz, besar mana? 27 ni bukan 27 ringgit. Kalau 27 ringgit kecil 27 darjat ni, satu darjat di antara bumi dan langit yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kalau 27 darjat, 27 kali bumi dan langit yang pertama. Besarnya kelebihan sembahyang jemaah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan bagi orang yang tahu sembahyang jemaah ni. Nabi kata orang tu akan sanggup mengesok pergi masjid kalau dia tahu kelebihan. Pergi sembahyang jemaah pula, duduk di saf yang paling utama sekali, iaitu saf paling depan sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Nabi sebut, lau ya'lamun nas ma fin nida' was saffil awal fa illam yajidu illa an yastahimu lastahmu alaihima. Nabi kata kalau manusia tahu kelebihan yang ada pada azan dan kelebihan yang ada pada saf yang pertama, manusia akan sanggup mengundi kalau nak dapatkan kedua-duanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini untuk orang lelaki-lelaki. Orang perempuan, saf yang terbaik pada dia saf paling belakang sekali. Orang lelaki saf yang paling baik dengan dia paling depan sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi orang yang meninggalkan sembahyang jamaah, fa inna dhalika min adati ahli al-batalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang meninggalkan sembahyang jamaah, kata Imam Haddad, ni adat orang-orang yang disebutkan ahli al-batalat. Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang jadi lambang kepada hidupnya hidup yang sia-sia, hidup yang tak ada harga, hidup yang tak ada kualiti, ataupun dengan makna yang lain, kalau nak tengok orang yang sudah musnah hidupnya, tengok orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat, tengok orang yang meninggalkan sembahyang jamaah. Allahumma salli ala sayyidina. Nak tengok orang yang rugi, dia berniaga, dia rugi, dia buat kebun, dia rugi, dia buat apa pun dia akan rugilah. Tengok orang yang meninggalkan sembahyang jemaah, tengok orang meninggalkan sembahyang Jumaat, tak berjaya dah. Dia buat apa pun semua gagal. Tengoklah orang tu. Dalam satu kitab ditulis oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi, tajuknya Limadza ta'akhkhara al-muslimun
mengapa umat Islam mundur? Umat Islam ni banding dengan umat lain maju. Umat Islam ni termundur. Awak bodoh ke umat Islam ni? Tak cerdik ke? Tak bijak ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal duduk belakang ni, termundur ni. Maka Maulana Abu Hasan Ali Al-Andawi tulis satu buku. Buku tu dipih. Terjemahannya, mengapa umat Islam mundur. Boleh cari dalam Shopee, kok ada. Try tengok. Mengapa umat Islam mundur? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca buku tu, rupanya di akhir buku tu jawapan dia. Kerana umat Islam kalau sembahyang tidak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak mementingkan saf yang pertama. Itu je. Orang pergi Jumaat, orang suka duduk belakang-belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau sembahyang jemaah, orang tak pentingkan saf yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana dia tak cakna, tak besar di dalam kepala otak dia, nak duduk saf pertama. Tu punca dia mundur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagi contoh lain, satu asrama penuh lah kita kata. Pelajar duduk di asrama. Bila semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hak duduk saf depan tu pelajar macam mana? Hak saf paling belakang tu pelajar macam mana? Tu jawapan dia. Hak depan ni hak cerdik-cerdik, hak bijak-bijak, hak bertokoh. Hak belakang tu hak bermasalah, selalu menghadapi masalah disiplin. Itulah tanda dia, bukti dia. Kalau maya Jumaat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang duduk sebelah belakang tu, yang waktu orang baca khutbah, duduk time tu isap rokok. Duduk, itulah yang duduk sebelah belakang. Ada pernah saya jumpa satu masjid. Hari tu hari Jumaat, saya daripada Pulau Pinang. Bergegas balik ke Lok Start. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak main Jumaat di Lok Start, sebab lepas Jumaat ada program di Lok Start, terus lepas Jumaat. Berderah balik daripada Pulau Pinang sampai di Lok Start, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kira-kiranya Tok Khatib dah duduk atas mimbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pergi ke bahagian belakang nak ambil wuduk. Tengok penuh budak-budak muda. Dekat 20 orang ada. Saya kata, apa BP wuduk? Saya kata, jom masuk. Tak apa pakcik? Dia boleh jawab macam tu ya? Tak apa pakcik? Lepas tu tergerak di hati saya, nak tengok lepas ni nak masuk masa mana. Akhirnya saya masuk. Bila kita masuk, duduk saf belakang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok lepas ni. Waktu tu kita pun tak khusyuk lah. Bila imam bila iqamat, hati kata, lagi lepas masuk. Qamat pun tak masuk juga. Tak masuk. Lagi ikut lepas masuk time imam nak rokok, lepas masuk pun imam nak rokok pun tak masuk juga, duduk di luar. Masuk rakaat kedua, nak masuk bila? Sampailah imam duduk tahiyat, Allahu Akbar, baru masuk semua, cepat-cepat pula tu, semua duduk tahiyat akhir Allah. Lepas tu Sallallahu Alaihi Muhammad yang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada apa, keluar masjid pula. Start motor. Tu budak muda. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin main Jumaat sebab mak kata pergi main Jumaat. Pergi. Tak tahu noh. Saya tak tahulah sama ada JK masjid tahu tak lepas budak-budak ni. Ada ke tak lagi panggil macam tu? Asal tak ada dah kot, insya-Allah. Allah senang mudah-mudahan. Ni
Kalau umur macam tu, umur keremajaan tu, dia boleh tinggal Jumaat. Dia tua esok dia nak main Jumaat apa tak? Wallahu a'lam. Baik. Ni kalau nak tengok orang yang dalam hidupnya dia gagal, dia bukan gagal, hidupannya musnah, hancur. Tengok orang yang tidak memberi perhatian kepada sembahyang Jumaat dan sembahyang jamaah. Allahumma salli ala sayyidina. Buat apa semua tak jadi ya? Kesimpulannya, qala wasimati arbabil jahalat, dan jadi alamat ataupun tanda orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Walaupun tak ada zaman jahiliah, tapi ni dipanggil jahiliah milenium, jahiliah Allah baru. Mana bodoh bukan lepas tak reti, lepas reti ada ilmu kadang-kadang. No, masalah sinema. Saya teringat waktu mana kami dalam pemuda dulu. Dia bila mana kita nak tak main Jumaat dalam permusafiran, kalau kita musafir tak mau main Jumaat, kita kena turun rumah sebelum daripada masuk waktu subuh. Kita nak musafir. Jadi kalau kita turun rumah sebelum masuk waktu subuh, bolehlah tak berhenti main Jumaat. Tapi kalau kita turun rumah selepas masuk waktu subuh, kena berhenti tak mana pun. Tapi Ustaz Fadhil ni, dia pesan, pimpinan kata dia, sekalipun ada uzur musafir, sekalipun ada uzur meninggalkan sembahyang Jumaat sebab turun sebelum subuh, kata pimpinan tak boleh tak payah Jumaat, tetap kena bayar Jumaat. Sedangkan boleh pasal ada uzur. Pasal apa? Sebab dia pegang azimah. Pasal nanti takut orang kata, apa pimpinan tak bayar Jumaat. Faham tak? Dia bukan tang benda boleh, tapi tang orang nak kata tak boleh, nanti dia balik image buruk pada jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu Nabi jaga sungguh. Mana benda-benda yang boleh mendatangkan image yang buruk pada jemaah, jangan buat. Berdosa. Sebab itu dosa kecil orang lain buat, kalau pimpinan buat dosa besar. Hukum dosa besar, dosa kecil ini, dosa tu dosa kecil. Tapi kalau yang buat tu tok guru, yang buat tu ulama, yang buat tu pemimpin, yang buat tu YB, dosa besar. Pasal apa? Nanti orang kata, tok guru buat, pemimpin buat, YB buat, boleh kot no? Orang buat. Isteri-isteri kita, salah Sayyidina Muhammad, anak-anak kita kena jaga bagi elok, supaya jangan image yang buruk itu balik kepada agama. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, balik kita pada pagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ditaja oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, keluarga Nur Aini dan Nur Siah, Syarifah Rahmah dan keluarga, Kuantan, Fauzilah keluarga Kulim, Ibrahim Nur Azli dan keluarga Shah Alam, hamba Allah keluarga Pasir Mas, hamba Allah yang telah kembali ke rahmatullah Banting Selangor, Mazni Abdullah dan keluarga Singapura, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Syasidah Husin keluarga Teping, Salmah Ismail keluarga dan para arwah Selangor, hamba Allah keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin Ahmad dan keluarga Taman Soga, Nur Aini dan Zuhairi keluarga Pasir Mas, Nazaha binti Yusuf Ampang KL, Amirah dan keluarga Ipoh Perak, hamba Allah dan seluruh muslimin dan muslimat Pandamar Indah, Rusnita binti Yahya keluarga dan para adan keluarga Kajang Selangor, Zainal bin Zaini keluarga Syekh 34 Shah Alam, hamba Allah pun Shah Alam, hamba Allah Bali Kedah, mohon doakan anak saya Noah Khan, moga-moga Allah mudahkan dia insya-Allah. Puan Daniar Bakhtiar, Nur Izzati binti Zainal Abidin Bukit Jalil, Narita Abdul Latif dan keluarga Tasik Lugok Pulau Pinang,
Nazura Abdul Latif keluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang. Rosli Ibrahim dan keluarga Tikam Batu. Nek Hafizi dan Umi Kalsum Puchong. Zam Awari dan keluarga Pahang, Kuantan Pahang. Azza Azizah Mokhtar dan keluarga Kampung Tampin, Linggi, Negeri Sembilan. Keluarga Haji Jaafar Leman dan isteri, Kampung Pulau Derian Tunggal Melaka. Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang, Selangor. Muhammad Danish Darwishi sekeluarga Selangor. Nailah binti Rejab sekeluarga BBST Sepang. MR Lenggen Negeri Sembilan. RH Ipoh hamba Allah. Seterusnya Maksud Ati sekeluarga Saujana Utama Sungai Buloh. Siti sekeluarga Desa Pandan. Nur Azaz Selangor. Intan Gombak. Nur Halinda Hussein dan keluarga Taman Datuk Senu KL. Ishaq Abdullah dan Saidah Hussein sekeluarga Batu Pahat. Nur Aisyah binti Ali Muhammad dan keluarga Sungai Petani. Kak Rodiah sekeluarga Jalan Datuk Kumbak. Hamba Allah Perak, hamba Allah sekeluarga, hamba Allah dan keluarga Port Klang. Suzi Kajang keluarga arwah Jasi Ali Puncak Jalil Selangor. Arwah Nurliah Bujang dan Auzir Pinggir TTDI KL. Marina Makno Taman Permata KL. Muhammad Rozi Hussein dan keluarga Puchong. Nur Aini Jasman Johor Bahru. Nuriza Jasman dan anak-anak. Nurul Ubaidah Jasman dan suami anak-anak. Muhammad Azri Jasman dan anak-anak, doakan kesembuhan daripada Covid, amin. Zunaidah Yahya sekeluarga Bangi Selangor. Amran Niza dan keluarga Pasir Mas Kelantan. Haji Wan Syakizan dan keluarga Kajang. Saliza dan Sanusi sekeluarga Pasir Gudang Johor. Saiful Azrin Liza Yusuf Seri Manjung. Hamba Allah sekeluarga Terengganu. Allah Yarham Abdul Razak bin Jaafar Johor Bahru. Rahmah Zaliza dan keluarga Tasik Kelugok Pulau Pinang. Nurul Nadia Kamilia dan keluarga Pasir Gudang Johor. Nur Wahidah sekeluarga Kampung Cegak Penang. Arwah Zaki Rohana dan anak-anak Temeluh Pahang. Syamsul Anwar Hussein Seksyen 17 Shah Alam. Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor. Haji Wanzul keluarga dan arwah daripada Bangi. Akemi dan keluarga Bandar Baru Bangi Selangor. Wardah Badawi Isyatul Rodiah Taiping. Haji Jaafar Leman dan Hajah Jamilah Osman Melaka. Salam Sayyidina Muhammad, doakan ulang tahun perkahwinan kami yang ke-30. Moga diberkati, amin. Hamba Allah Tanah Merah Jitra, Muhammad bin Hasnah dan Sukirah binti Haji Asim dan keluarga Kampung Melayu Sedenak Kulai Johor. Fatihah Jufri dan Zulaika sekeluarga Kelantan. Allah Yarham Hajah Rafi'ah Haji Abdul Wahid. Muhammad Omar bin Abdul Subahan Hasan Saib. Khususnya Puan Haji Esah dalam rawatan kanser, moga Allah sembuhkan, amin. Haji Zubaidah binti Haji Yaakob Mazlina Azmi Azizul Rashid Kulim. Muhammad Syahir dan keluarga Seri Kembangan Selangor. Nur Ashikin Idris Putrajaya. Fatimah keluarga Ceras Mazni dan keluarga Melaka. Haslina binti Muhammad Noor dan keluarga Sungai Petani. Arwah Haji Husin Hajah Sakidah Haji Muhammad Ridwan dan keluarga Tanjung Keling Melaka. Dan Dian Afia binti Afizal Kuala Lumpur. Doakan cucu yang umur 4 tahun sekarang di ICU SKN, sakit jantung berlubang, moga Allah mudahkan insya-Allah dan Allah sembuhkan. Ahmad SPPK Segambut. Nur Ain Haniza keluarga Subang Bestari. Almarhum Zubaidah Penang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim. Rogayah dan keluarga Kok Diang Kedah. Arwah Haji Yusuf Haji Sulaiman dan anak-anak Kelantan. Keluarga almarhum Anis binti Aziz keluarga. Jadi yang sakit-sakit ni kita doakan mereka Allah bagi kesembuhan, dan kita hadiahkan Al-Fatihah, moga-moga Allah bagi kesembuhan segera. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah. Berilah keamanan pada negara kami ya Allah. Angkatlah penyakit yang menimpa ini ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah. Memudahkan urusan kami dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba Engkau yang saleh ya Allah. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba Engkau yang selalu bertaubat dan kembali pada Engkau ya Allah. Ya Tuhan kami, Kau murahkan rezeki kami, Kau berkatilah rezeki kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau limpahkan kepada kami segala rahmat dan nikmat Engkau pada kami ya Allah. Rabbana aftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Tuhan kami, kalau ada di kalangan kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Dan rahmatilah mereka yang dalam keadaan diuji oleh Engkau ya Allah. Limpahkanlah taufik dan hidayah dan berikan jalan penyelesaian pada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian makluman kepada muhibbin. Kita akan stok menerima tetamu untuk menziarahi Syekh untuk tempoh seminggu ni. Jadi minta para muhibbin boleh dapat bagi kerjasama, kerana saya tidak akan menerima tetamu untuk dalam tempoh seminggu.